Sebab apa manusia di akhir zaman ni, kalau saya bila kita jumpa dengan orang-orang alim ulama ni, orang kata manusia di akhir zaman ni hala tujunya kita takut berbeza, kita takut tersalah. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang manusia boleh berfikir, pandai berkata-kata dan boleh berfikir tentang harta benda, sampai ke harta benda yang berjuta-juta pun, berpuluh ribu, beratus ribu manusia sanggup beli. Manusia boleh berfikir dan berkata-kata tentang pakaian-pakaian yang mahal, kadang-kadang baju sampai 600-700 pun manusia beli. Manusia boleh berfikir dan berkata-kata tentang kenderaan yang mahal-mahal, sampai kereta berjuta pun manusia beli. Rumah pun begitu juga. Tapi pernah tak manusia boleh tak berfikir dan berkata-kata tentang agama dan iman? Bila macam ni saya terfikir, dulu pernah saya rasa macam, alamak, aku nak cakap apa ni? Dulu saya kerja bank. Ada satu non-Muslim tu cakap, Zul, can you talk about Islam maybe around 5 minutes to us, please explain to us. Nak cakap apa kita? Macam mana bang kita nak mulakan sesuatu perkara dalam masa 5 minit tu, nak cerita dengan orang pasal agama Islam? Apa yang kita boleh cakap dengan dia orang? Cuba kita bayangkan, tiba-tiba kita kena berdiri depan orang kan, nak cakap pasal agama Islam. Masya Allah, saya tiba-tiba saya teringat ada satu itu sejarah saya. Pernah bila orang bertanya, kita tak dapat nak bercerita. Tapi sekarang ni saya dapat satu tips. Sekarang ni saya menyanyi lagi, masih menyanyi, tapi tak berlakon lagi dah. Berlakon saya dah tak berlakon dah. Saya dah memang tak nak terima dah lakonan. Sebab saya rasa saya tak boleh elak daripada budaya kerja yang macam tu, daripada gejala-gejala yang kita tak terduga. Boleh kalau kita nak jadi orang baik dalam satu production house tu, kita nak mengelakkan segala-gala benda. Besok orang cakap, lah dia ni kalau dah macam ni tak boleh pandang, tak boleh pegang, tak boleh apa, jangan datang sini lah syuting. Kita dah menyusahkan orang pula. Budaya kerja kat situ lain bang, budaya kerja dalam industri hiburan ni. Tapi kalau kita tak beria-ria, orang lain pula beria-ria datang kat kita. Jadi benda-benda ni saya nak tolak suasana, saya nak elak, nak tukar suasana, nak tukar pergaulan untuk saya dapat satu suasana baru, satu pergaulan baru. Sebab apa? Manusia sekarang sibuk memperkatakan tentang dunia, sampai ada tak manusia perasan kita pergi kedai-kedai mamak ke, kedai mana ke, kedai yang lepak-lepak, ada minum kopi tu, ada tak meja-meja tu yang memperkatakan tentang kebesaran Allah? Tak ada. Saya yakin bang, tak ada bang. Kenapa saya jadi macam ni? Sebab bila saya tengok, bila saya dengar benda-benda macam ni semua, kesedaran-kesedaran ni Allah SWT yang ajar saya, Allah SWT yang kasihkan kesedaran tu, baru kita faham. Masya Allah, umat akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman bang. Kalau tak payah kita nak petikai apa-apa lagi, tak payah kita nak kira sangat-sangat berapa tahun lagi ke apa ke. Tapi kalau Nabi dah pernah memberkatakan, umat aku akan hidup selama 1500 tahun je. Sekarang ni kita tengok tahun hijrah kita dah 1400 berapa dah. Tak payahlah kita hitung sangat kan. Tapi kita ni memang umat akhir zaman bang. Kak, kita takut sebab apa? Lifestyle umat manusia sekarang kita tengok, kalau atas kek hari jadi pun tak ada lilin, anak-anak dah menangis. Nak macam tu, kena ada lilin ni atas kek. Nabi tak ajar ni macam ni. Kadang-kadang bila kita fikir manusia sibuk pergi ke majlis-majlis dan pesta-pesta yang apa dia orang raikan. Bila Nabi, kalau kita bayangkan Nabi datang sekarang, Nabi tengok, Nabi nangis babe. Minta maaf bang, bekas mantan rockers dia memang ada sikit-sikit babe kan bro kan. Tapi insyaAllah lah bang kita nak sikit-sikit cerita je perkongsian daripada saya ni. Bukan tentang ilmu halal haram tak. Tapi bila saya nampak sendiri daripada pandangan daripada seorang bekas rockers, bila dah berhijrah ni, baru kita pandang balik diri kita di zaman dulu. Saya nampak dulu kenapa bila saya kawan-kawan, malam ni kita pergi karaoke, sekali petik je babe, malam tu boleh datang 30 orang sekali. Tapi cuba kita cakap, babe, malam ni kita pergi dengar kuliah ustaz ni babe, lalah aku seorang yang pergi. Macam mana bang? Jadi kat sini kita fikir ni usaha dakwah tak jalan selalu, tak jalan setiap masa. Bila fikir-fikir balik, bila Nabi mengatakan dakwah tu adalah tugas sekalian umatku, baru saya sedar. Saya akan berkata tentang kebesaran Allah di mana-mana sahaja, bila-bila masa saja, berjumpa siapa-siapa saja, dalam apa keadaan saja pun. Macam mana kita tukar kita tukar cara percakapan kita. Kalau dulu kita cakap panas lah ini hari, panas, cuaca panas dah, seminggu dah panas. Semalam hujan lebat babe, sejuk babe. Dah habis macam tu. Kita tukar sikit kan percakapan kita. Masya Allah, seminggu Allah SWT kasih panas. Kau tengok ni panas ni, Allah SWT bagi, mana ada kerajaan ke apa pun, orang-orang besar tak boleh bagi ni cuaca yang panas macam ni. Sebabkan panas macam ni lah Allah SWT keringkan tanah-tanah yang asyik banjir apa semua tu dulu tu.
Tapi tiba-tiba hujan pula. Masya Allah, ini hari hujan. Allah SWT kasih sejuk pula kita minggu ni. Dalam seminggu ada sehari hujan. Kita kaitkan percakapan kita dengan kebesaran dan kehebatan Allah. Baru kebesaran dan kehebatan Allah tu masuk bang.